rasanya oh bila kita bersama. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang ke Borak Kopitiam. Ya, welcome back Daya. Yes. Dekat Borak Kopitiam. Ya Allah, 7 bulan rehat Wow, jangan melampau sangat Haziq. Tak adalah 7 bulan. Daya baru dalam 2 bulan macam tu, tapi benar macam betul macam rindu sangat. Dah get in shape balik lah. In shape ke? Ya, in shape. Nampak tak sekarang? Nampak sekarang. Dia Ya. dah boleh dengan bangganya menunjuk dia punya bentuk muka yang dah tak bulat. Bulat masih bulat. Bulat masih bulat. Daya masih daya. Daya Tapi masih daya. orang kata waktu pantang tu jaga dia elok. Kata mak saya. Pesanan rasmi kepada semua wanita-wanita Betul. luar sana. Itu Betul. waktu terbaik untuk menjaga. Katanya. Alang-alang dah berpantang tu kan. Ya. Bagus jugalah untuk kita menjaga kita punya sistem badan. Kan? Betul. Makan makanan yang bersih, Ya. yang elok saja. Yang sihat, yang sihat. Yang sihat. Ya. Yang tak pantang, yang tak beranak pun boleh je makan sihat. Oi, Haziq. Saya pun pantang. Haziq dia lain macam sikit sebab ialah dia ada pengalaman kan, dah ada 2 anak macam tu. Tapi Betul. apa-apa pun Daya nak cakap Daya sangat-sangat rasa Apa? Bersemangat. Luar biasa. Rindu tak? Rindu tak? Rindu sangat-sangat. Jadi kepada anda yang menonton Borak Kopitiam yang kata macam mana Daya, saya sudah kembali. Ya. Jadi mungkin tak dapat tengok dekat rumah yang macam lama nak keluar ni. Nak keluar bukan nak pergi mana pun, nak pergi beli barang-barang dapur ke Betul. apa. Tak apa, boleh tengok kami di Facebook Live. Betul. Alright. Anda boleh komen-komen dekat situ. Kejap lagi Yep. kita akan bacakan komen-komen anda yang anda komen dekat Facebook Borak Kopitiam tu. Okey, hari ini dah berapa bulan 17? Ya, 17 dah. 17 hari bulan 10 2020. Semalam 16 hari bulan 10 kita dah dapat tahu dah apakah status terkini COVID-19 Ya. di Malaysia. Ya. Jadi kita nak throwback balik semalam punya kes, ada 629 kes baru. Ya. Daripada 629 tu 627 adalah kes tempatan, 2 kes import. Ya. Tapi kalau kita tengok dengan kes sembuh, dia punya kes sembuh tu agak rendah sikit, iaitu 245 kes. Tapi duka cita dimaklumkan ada 6 kes kematian baru. Ya, jadi dengan itu jumlah kematian kalau kita ikutkan ada 176. Dan ini pula kalau kita tengok pecahannya mengikut negeri. Betul. Berapa ramai yang terkena COVID. Dan kita tengok ada di Sabah, di Sarawak. Dan sebenarnya kalau nak cakap satu Malaysia, Haziq. Betul. Kebanyakan negeri banyak yang terlibat dengan COVID. Jadi kepada anda di mana saja anda berada, ini kalau tengok kes mengikut negeri. Nampak di Sabah, 489 kes semalam. Ya. Di Selangor juga sekarang ni pun agak meningkat, Ya. 50 kes Ya. untuk semalam. Dan Kuala Di Pulau Lumpur Pinang. 10 tu, Haziq. So top 5 kat situ ada Sabah, Selangor, Pulau Pinang, Labuan dan juga Kuala Lumpur. Yep. Di mana di Sabah, Selangor, Labuan, Kuala Lumpur dan juga Putrajaya telah dilaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dan ada sebahagian tempat dekat Sabah telah pun dilaksanakan PKPD iaitu Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Jadi kita kena patuhlah dengan SOP-SOP yang telah pun ditetapkan untuk Ya. PKPB ni, di mana antaranya kita tak boleh nak rentas daerah. Ya, betul. Kan? Jangan- Apa lagi rentas negeri. Itulah dia. Jadi dalam waktu-waktu begini sebenarnya kita kena bagi kerjasama di mana kita ikutlah peraturan yang diberikan. Ya. Ikut SOP dan insya-Allah kita akan okey. Macam ni kita tengok ada kluster baharu. Yep, alright. Kalau di Perak ada kluster Lekir, ada 6 kes positif. Di Kedah ada kluster Buntar, ada 8 positif. Dan Kluster di Merbuk. Kedah pun ada kluster Kedah. Merbuk lagi yang 9 positif. Jadi itulah, bila kita tahu dia daripada kluster mana, okey, kita boleh detect dia. Ya. Kita boleh detect juga kontak rapat dia siapa. Tapi kalau kita tak tahu dia dapat daripada mana, Itu yang merisaukan Itu sebenarnya. yang merisaukan Jadi sebenarnya. tidak kisah di mana saja anda berada, Ya. just berhati-hati. Ya, betul. okey? Ingat sekali lagi, jangan keluar rumah kalau tak ada perkara yang penting. Ya. Kalau macam nak pergi beli barang keperluan ke apa kan. Bincang dengan suami isteri tu bincang. Ya. Abang ke ayang yang pergi? Oh, macam Haziq, abang ke ayang? Abang. Abang bagus abang ni. Ayang duduk rumah, ayang. Dia abang yang pergi berkorban. Berjuang, membeli makanan, membeli keperluan asas kita. Amboi, baguslah. Jadilah abang-abang seperti Haziq ya. Ya. Apa kita nak pastikan keselamatan terjaga tu saja. Tidak Ya. perlu beramai-ramai ya. Alright. Okey. Okey. Itu kita dah cerita tentang perkembangan terbaru tentang COVID-19. Ya. Okey, dan sekarang ni nak cerita Daya, apa Haziq? sebelum Daya masuk hari tu, lain. Apa yang lain? Dulu ada 5. Okey. Sekarang ada 2. Sekali dua je. Kita ada 2 cerita viral untuk anda. Oh, okey. Yes. Okey, jadi apa yang viral yang pertama sekali Haziq nak Cerita kongsi? viral yang pertama ni adalah cerita mengenai ini, kalau kita tengok dekat banyak social media sekarang ni tengah viral ada Robocop. Robocop ni bukan Robocop biasa-biasa, ni Robocop ni dekat kereta api Tanah Melayu Berhad iaitu KTMB. Mereka memang dah melangkah satu tapak ke depan apabila
mereka memperkenalkan satu helmet Ya. yang boleh mengesan suhu yang dipakai oleh polis bantuan di KTMB. Dan paling menarik selain daripada teknologi yang digunakan, ada pengimbas suhu tu Haziq. Ya. Dia punya rekaan tu memang bagi saya luar biasa. Kalau selama ni kita tengok filem-filem macam wah. Robocop. Oh, Robocop. Saya rasa lepas ni kita nampak wah cantik. Style kan? Style. Betul ramai juga yang dah mula tangkap gambar dan uploadkan di Twitter, tunjuk terbaru. Itu yang hebatlah saya rasa. Tapi sebenarnya bagus helmet ni sebab dia boleh detect suhu. Tak kisahlah penumpang tu berada di mana. Ya. Di mana polis bantuan tu berjalan, di situlah dia dapat tengok. Tengok, ini antara dia punya view dia. Boleh tak kita playkan sikit GIF tu? Tengok, dapat detect suhu seseorang tu. Ya. Ni maknanya warna dia tengok okey ni kan. Selalu kita tengok benda ni. Dia punya warna-warna suhu punya view ni dekat cerita hantu. Oh, betul. Betul tak? Ya. Conjuring ke apa kan? Yelah, Tapi maksudnya kali dia ni macam nak nampak. detect lah kan. Yes. Tapi dah macam sama kan, selain daripada itu Haziq, kita selalu nampak di skrin sahaja. Betul. Bayangkan dekat helmet tu ada satu sistem ataupun teknologi yang saya rasa hebat lah. Betul. Hebat. Jadi tahniah kita ucapkan kepada KTMB lah. Syabas kita ucapkan kepada KTMB dan semoga teknologi ni digunakan jugalah oleh syarikat-syarikat lain untuk mengesan dengan lebih pantas. Lebih efisien. Okey, itu cerita viral yang pertama. Yang kedua, Cah Haziq, saya tak tahu kalau anda tahu, dia ni pandai menyanyi. Tapi kebolehan untuk menyanyi mimik suara, penyanyi Haziq boleh buat. Daya bolehan? Saya tak adalah boleh sangat. Boleh. Antara suara artis yang Daya boleh tiru suara siapa? Bukan saya tiru, tapi orang kata suara saya macam Adele. Okey, dengar sikit. Never mind, I'll find someone like you. Thank you, London. Thank you so much. Ni bukan Adele penyanyi, ni Adele Mentega. Banyak lawak Okey, tapi ceritanya bukan nak tengok Dayah ni suara macam Adele atau apa. Memang ada seorang lelaki ni katanya boleh mimik suara penyanyi. Ya, bukan penyanyi lelaki, tapi penyanyi perempuan. Bukan satu dua? Bukan satu tapi 10 suara dia buat. Okey, sebab saya mainlah aplikasi ni, TikTok ni. So, bila kita scroll selalu sangat saya nampak muka dia. Dia nyanyi bermacam-macam suara, antaranya Datuk Seri Siti Nurhaliza, Zian Azin ada, Nabila Razali pun dia tiru. Jacqueline Victor pun ada. Elizabeth Tan dan semua ada tiru suara artis tu. Memang sebiji. Ada, memang dengar tu. Kalau paling jauh pun 80% lah. Oh, maksudnya dia memang ada bakat dalam tiru Ada suara bakat. lah maksudnya. Ni boleh lah kita play sikit, kita bagi dengar sikit. Bintang kan tak lagi bersari, janji kasih yang takkan tergana. Bukan Maya ni, suara Dayah. Apabila bos ama dunia terasa Aduh. Allah. Kini gemilang itu semakin pasti ku genggam, gemilang suara. Okey, dah. Kita pause. Itu. Ni nama dia Amshad Lee dekat dia punya Twitter pun ada share, dekat dia punya aplikasi TikTok pun dia ada share. So, itu adalah satu dia punya bakat lah. Saya rasa, jujur saya rasa tu memang bakat. Sebab tak semestinya tona suara, tapi dia punya lenggok-lenggok tu. Yes. Kan? Sama lah. Betul. Wow. Memerlukan effort juga lah kan. Nampak effort muka dia tadi. Kan betul-betul nak kena keluar suara tu ada effort. Itulah dia cerita kita hari ni. Apa yang viral. Yang kita kongsikan kepada anda. Tapi ada banyak sebenarnya cerita-cerita lain juga yang anda boleh baca. Sekarang ni kalau kita scroll social media. 5 minit sekali duk keluar cerita baru. Betul. Mak kata apa zaman sekarang ni di hujung jari sahaja. Jadi tak ada masalah kalau nak dapatkan info terbaru. Tapi yang paling penting kalau tengok viral tu, dia menghiburkan hati, mencuit hati. Kan kita kena ceria-ceria. Hidup ni tak boleh stres-stres. Okey, tarik nafas semua, jangan stres-stres. Hujung minggu ni. Daya is back guys. Alright. Okey, tapi kan itu hobi. Kalau ada orang hobi ni memang jenis scroll social media. Duk baring scroll social media. Duk dekat depan TV pun scroll social media. Tapi ada satu hobi lain, iaitu hobi pergi ke kedai bandel. Oh, saya pernah jumpa orang macam ni. Dia memang suka sangat Haziq. Bukan sebab orang kata, kenapa sebab nak cari barang murah ke? Bukan, sebab dia minat. Dia nak orang kata menyelam. Dekat bandar ni orang kata menyelam. Ya. Menyelam, cari barang-barang rare yang harga dia agak berbatutan, dia beli,
disimpan buat koleksi. Ya. Dan antara barang-barang bandel yang ada, kita ada kasut, kita ada baju, beg, macam-macam barang seluar, koleksi. jaket. Ha-ha. Tapi hari ni kita nak cerita pasal kasut bandel. Ya. Anda suka tak cari kasut bandel? Saat kita nak tengok video ni. Jom kita cari dengan Syahmi. Perniagaan pakaian bandel sudah menjadi trend di negara kita. Mana tidaknya, walaupun sudah dipakai, perkara ini tidak lagi dipandang oleh golongan kaki bandel. Yang penting berjenama dan boleh dibeli dengan harga yang murah. Pakaian bandel seperti kasut juga sering menjadi buruan kerana model atau rekaan kasut bandel ini sangat terhad dan sukar untuk dijumpai di dalam pasaran di Malaysia. Kebanyakan kasut bandel ini juga diimport dari luar negara. Saya Mikdam, saya adalah owner pada Mikdam Bandel. First saya start berniaga ni mewaris ayah tiri saya punya kedai. Saya tak pernah kenal pun barang bandel. Dulu ayah tiri saya ni dia main barang kulit, kasut kerja. So bila saya dah sambung ni, kasut sneakers dengan sport lah sebab saya memang peminat kasut. Kasut paling mahal yang saya ada dalam koleksi Jordan 3 Collab Oregon Duck. Bila saya search pasal kasut ni, harga dia hampir nak dekat RM30,000 untuk sepasang. Memang dia limited edition dalam worldwide. Tak semua orang ada. Kasut ni nice. Paling mahal untuk koleksi saya sendirilah. Untuk buat cuci mata kan, bangun tidur tengok kasut. Wah, seronok. Macam tu lah. Antara dalam yang saya susah dapat dalam kedai, saya ada Jordan 4. Dia collab dengan Levi's. Jordan 4 collab dengan Levi's. Kasut ni dia susah dapat lah orang kata. Dan market harga dia pun 1,000 lebih ke atas. Tapi saya simpan dia untuk koleksi saya, cuci mata saya lah. Sebab saya suka dengan kasut. Pada kebiasaannya, Mikdam akan pergi ke negara jiran seperti Thailand untuk membeli kasut bandel di sana dan akan meluangkan masa berjam-jam di tapak jualan untuk menyelam memilih kasut berjenama yang masih dalam kondisi yang baik untuk dibawa pulang ke Malaysia. Orang kata kalau kita nak barang jackpot, kita kena selam laut dalam. Itu baru betul. Kena selam dalam-dalam baru dapat pemata dalam laut. Walaupun kasut bandel tidaklah sekilat berbanding kasut yang baru, tetapi bagi penggemar bandel, apa yang dicari adalah kepuasan memilih dan membeli kasut terpakai yang berjenama dan berkualiti untuk digayakan. Ya Allah, geramnya aku tengok kasut-kasut bandel tu semua. Daya pun geram tengok Haziq sebab geram tengok kasut. Tengok. Bukan apa. Kita geram sebab kita tahu berapa banyak kasut dia ada. Kejut kita tiba-tiba dia kata dia geram dengan kita. Okay. Tapi kalau nak cerita berapa banyak kasut yang saya ada, sebab kita sebagai pengacara, kita kena sentiasa tampil dengan bergaya. Ya. Kan? Kita kena selalu menunjukkan satu penampilan yang segak. Kan? Jadi saya selalulah beli kasut. Oh, itu alasannya? Itu alasannya. Dan selalu kadang-kadang sebulan, kalau contohlah, saya tak boleh masuk kedai kasut. Kenapa, Zik? Kalau saya masuk kedai kasut, saya nak ni, saya nak tu, saya nak ni, saya nak tu, saya nak tu. Wow. Okay, tapi end up, mula-mula nak pergi beli satu, jadi terbeli 2-3. Oh, okey. Fahamlah. Maksudnya, kalau dah tengoklah, selama yang dah kenal Haziq ni, kalau anda nak tahu, dia memang peminat kasut. Seorang kan peminat berbeza. Jadi apa kata kita tengok koleksi kasut Haziq? Wah, Haziq, banyaknya. Boleh pinjam 5? Ini antaranya lah. Sebab tak dapat nak susun cantik. Tiba-tiba dia minta gambar semalam. So, sekarang ni ini antara yang ada dekat dalam rak. Rak yang Haziq dekat rumah lah. Ini, okey, dalam rak dekat rumah dah berapa Kasut pasang? bola pun ada. Dekat rak, dalam rak ni, okey. Kalau kali-kali ada 40. Dekat 40 dalam rak sini. sahaja? 30 macam tu, 30 ke 40. Okey. Dekat dalam kereta. Okey. Dekat dalam kereta untuk kita pakai on the go. Ada 100 kasut? Tak sampai. Haziq rasa kasut Haziq lebih kurang 50 pasang. Oh, banyak tu Haziq. Lebih kurang. Banyak. Tapi Daya dapat tahu juga macam Haziq selalu juga bagi-bagi dekat saudara, dekat cousin ke apa Bila kita dah macam dah, bukannya Haziq pakai sampai rosak tak. Bila kita dah pakai untuk beberapa function, untuk beberapa program TV,
kita akan pakai kasut lain pula lepas tu. Okey. Jenis lelaki ni, once dah pakai kasut tu, dia pakai kasut tu dulu. Okey. Sampai dah dia bosan pakai kasut tu, baru dia Okey. pakai kasut lain. Oh, macam tu Oh, okey. Tak tahu lah. Kalau perempuan macam mana? Kalau Dayah pula macam sampai dah tak boleh pakai lah. Sampai rosak. Kita sayang. So kasut Dayah ada berapa kat rumah? Alamak, kalau kat rumah tak ada banyak sangat. Sebab saya banyak dalam kereta. Sama. Okey, jadi kat rumah ada berapa? Jom kita tengok kasut Dayah pula. Alamak, kat rumah tak banyak Gitu. sangat lah. Dayah pun ada sneaker. Ada dalam 20 macam tu je kot. Kalau tengok dekat dalam gambar dia pun, tengoklah kasut-kasut Dayah jenis yang banyak sport shoes. Dayah memang susun macam ni kat rumah ke Tak macam ada, mana? Haziq. Demi borak kopitiam, Gitu. saya keluarkan kasut-kasut itu. Alright. Ya. Tak apa Dayah. Nanti untuk mencari sneakers, kita cari sama-sama. Ya, boleh, Sebab boleh. kasut sneakers ni selesa untuk dipakai. Ya. Ini untuk orang yang selalu bergerak lah. Tapi kasut ni ada macam-macam jenis. Tengok kasut. Ya. Kalau kita tengok kasut wanita tu, dia ada kasut buka depan. Ada Ada macam-macam, kasut tinggi. Zik. Okey. Kalau contohnya macam kalau Dayah sendiri kan, Dayah tengok kasut-kasut tu semua ada kenangan tersendiri. Tahukah anda, Dayah punya pekerjaan yang pertama sekali dia beli apa tau? Kasut. Saya dah cakap, ini tanda. Kan orang kata kalau dapat gaji pertama tu buat tanda beli apa? Saya beli kasut. Tu menunjukkan saya memang suka So kasut tu ada lagi tak? Kasut tu, Assalamualaikum. Dah tiada. Sebab dah tak boleh pakai dah, Haziq. Dah tiada tanda. Tak ada Ya. tanda dah mana pergi gaji Tak pertama apalah, tu. tinggal kenangan sahaja. Yes. Alright, tapi ada orang yang memang betul-betul gila dengan kasut. Ada orang yang tak kisah pun pakai pasal kasut. Betul? Ada yang memang kalau particular pasal kasut Ya. tu, dia punya kasut memang kena bersih. Ada yang beli kasut untuk buat koleksi. Ada yang kena matching dengan baju. Ada juga yang macam beli kasut setiap kali dia travel ke mana-mana negara. Cakap pasal beli kasut kat luar negara. Haziq ada beli kasut dekat Madinah. Oh ya, kasut apa? Kasut sneakers lah. Oh, okey. Rasanya ada juga dalam gambar tu tadi. Sebab masa tu nak balik daripada Madinah, nak balik ke Malaysia. Aha. So nak pakai capal. Okey. Tapi dalam flight kan sejuk. Alasan membeli kasut Alasan lah. beli kasut, nak beli kasut. Masa tu pergilah cari kat Madinah. Ui, kat Madinah pun kasut cantik-cantik. Okey, jadi ceritanya mungkin anda pun ada kisah-kisah dengan kasut. Ya. Hari ini kita nak cerita semua tentang kasut. Ya, anda boleh share dekat Facebook Borak Ya. Kopitiam sambil-sambil kita berehat. Kembali selepas ini ada banyak lagi Ya. pasal kasut yang kita nak kongsikan kepada anda. Terus kekal bersama Borak Kopitiam. Okey, kembali bersama kami dalam Borak Kopitiam. Haziq, kenapa tiba sibuk ikat tali kasut ni? Ni masalah kalau pakai kasut bertali. Dia punya tali tu selalu nak terbuka. Sebenarnya Haziq tu tak akan tidur diam dari tadi. Ya. Tapi kan bahaya kasut tali ni memang cantik. Tapi kalau tali kita tercabut kan, kalau kita nak naik eskalator ke apa ke, pastikan tali tu diikat balik barulah kita naik ke atas eskalator tu. Ini kalau cakap pasal keselamatan, pasal Haziq, bila Haziq cakap macam tu, terus dia cakap, oh, Dayah ada pengalaman macam tu. Serius lah? Betul, sebab dia tercabut, jadi macam tersangkut. Tapi nasib baik, Dayah tarik je lah. Tapi bahayalah sebab daripada tengok video ada orang sampai terjatuh. Tersekat. Tersekat. Okey, tapi tak apa. Perkara tu dah berlalu, jadi kita lupakanlah. Kita cipta kenangan yang baru. Okey, Cewa. kita cerita pasal kasut keselamatan semua kejap lagi. Tapi sekarang ni kita... Baru cakap! Dah sampai! Itu dia. Ya. Poin Dayah Hassan. Goyang tangan. Okey. Yes. Cuba duduk. Alright, hari ini kita bersama dengan Dayah Hassan. Ya. Dayah bakar di sini. Ya. Saya entah ya. Tak apa. Haziq sebagai penenang lah dekat situ. Walaupun sebab kita So, ada Dayah double. berjaya ni tak tahu apa jadi. Tapi sebenarnya Dayah Hassan ni adalah seorang pereka kasut. Pereka tau. Dia bukannya pembeli. Bukan penjual sahaja. Bukan penjual, tapi dia adalah pereka. Ya, okey. Dan cakap pasal, tadi kami bincang pasal kasut-kasut lah. Pasal kasut ni, kita pun rasa macam, sebab Haziq ni minat. Tapi nak tahu juga. 50 pasang dia ada. 50? Belum sampai 50. Sebenarnya lebih lagi. Okey. Jadi macam nak borak lah tentang kasut kan. Mereka kasut. Saya sebenarnya dapat tahu pasal Hidayah ni sebelum ni lagi. Di mana sebenarnya membesar di Bosnia Bosnia. Dan boleh cerita sikit tak kisah cinta anda dan kasut? Okey, Hidayah memang kiranya high school di Bosnia Herzegovina, Sarajevo, sebab parents kerja kat sana dulu. Yeah. So I went to school yang memang kena pakai handmade shoes.
handmade Tapi dekat sana macam it's normal to pakai kasut yang buatan tepi jalan. Memang craftsmanship is being champion there lah. Dalam tahun berapa? Itu dalam tahun 2000. 2000. Lepas perang lah. Lepas perang, ayah saya bekerja dekat sana. Jadi historically memang I study kat sana, tapi I'm actually bukan trained designer. Yeah. I sebenarnya I did accounting and finance. Sebenarnya? Sebenarnya. Patutlah kasut macam ada nombor. Oh, dia pandai je dia. Ya, tu macam Ada je nombor. kasut Yalah, nombor. betul lah. Kasut kena ada saiz lah. Kenalah Yes. nombor saiz kat situ. Yes, kena ada size. Okay. Jadi lepas I did my degree, studied in Sarajevo, I went to UK, I belajar, kerja, and then I balik Malaysia for good. I realised dekat Malaysia ni actually susah nak cari kasut saiz besar. Kita saiz princess. Saya setuju. Saya setuju. Okey, untuk perempuan, kasut saiz besar tu saiz berapa yang besar? Okay, for Asian size, kalau 39, 40, 41 tu dah besar. 39, 40, 41. Itu UK. Itu US. Europe size. Kalau UK size? Kalau UK size 6, UK size 7, UK size besar. 8 tu dah besar Dah dah. besar. Sizing lelaki dan sizing perempuan berbeza. Kalau lelaki, saiz 9 ke atas tu Kira dah besar dah lah. UK 9 tu, UK 10, 11 tu dah 12 pun besar ada lah. sebenarnya. Yes, 12 pun ada. Okey, so bila dah tengok Malaysia ni tak banyak kasut yang besar untuk princess, Princess. apa yang Daya buat? Okay, macam I memang appreciate handmade craftsmanship. Kita selalu tahu pasal Italian made shoes, European made shoes, and then I memang suka kasut kulit. So bila kasut kulit ni dia tahan lama, dia yelah kasut ni wear and tear. Kita akan pakai sampai lunyai lah. Macam saya lah, saya sangat asyik saya pakai sampai lunyai, sampai Assalamualaikum. Dia pernah datang pakai kasut koyak. Tapi dia kata, Alah janganlah, dia kawan saya dia dah ada kasut kan Stella. saya cakap, kenapa koyak kasut Daya? Oh tak, Daya saja nak usahkan nak beli kasut baru. Yes, that's the reason. Okay. Dia telefon je Hidayah Hassan. Okay, so I need new shoes. Daya buat kasut tu start dekat Malaysia lah kiranya. Yes, I memang buat kasut start kat Malaysia, tapi dekat UK dulu I ada masuk competition buat kasut sebenarnya. I tak pernah cerita. Cerita. Kita nak dengar cerita yang rare. Tapi sebelum dengar cerita tu, kita tengok dulu video ni. Sambil-sambil tu lah. Ini adalah video pembuatan. Daya ke? Pembuatan, yes. Alright, Daya buat tengah buat kasut. Yang sebenarnya nak buat kasut ni dia kena ada satu pandangan yang teliti. Nak kena tengok. And also craftsmanship. Bermakna dia buatan tangan dia memang pandai membuat lah. Menjahit, menarik. Lembut lah. Yes. So certain orang very pandai dalam education. Certain orang very good with handwork. Skill lah ya. Skill lah. These are skilled workers, my team. Okey, kalau tengok ni memang daripada scratch Dari ya. scratch. Yes. Maksudnya daripada segi design tu kan. Sebab Daya kan belajar finance, sesuatu yang beza. Daripada mana awak dapat ilham ataupun inspirasi? Okey, rasanya kena belajar macam mana nak buat kasut ni. Okay. Start cerita. I cerita. So basically, if you perasan nama brand I, Sipella. Sipella Shoes. I tak guna nama Hidayah Hassan lah. So, Sipella Shoes ni, Sipella means shoes in bahasa Bosnian. I can speak the language. Okey. So, in terms of designing, memang dari kecil mak saya hantar pergi art school. So, memang dah minat art. Tapi, Tak tahu nak salurkan art tu ke mana. yes, tak tahu nak salur kat mana, tahu bahasa, pandai melukis. Seni tu besar kan? Seni tu besar. In fact, accounting pun seni juga. Ya. So, jadi bila in terms of design tu, I get inspired by when I travel, magazine, designers, other designers. Tapi jujurnya designing kasut taklah, I would say taklah so difficult sebab at the end of the day, the most important thing pasal kasut kena comfortable, kena pakai tahan lama. Tak adalah tahan sampai 10 tahun, tapi tahanlah untuk bergerak. If you're a corporate, selesa nak pakai. Wedding, selesa nak pakai. Jadi, in terms of designing, the most important thing for me bila Hidayah design, customer pakai, I pakai selesa. Okey. Nak cerita pasal selesa kan, Haziq? Kan sekarang macam Haziq kan minat kumpul kasut dan sebagainya. Kita betul sekarang ni macam-macam jenis teknologi yang katanya bila kita pakai rasa macam berjalan atas angin. Dalam kasut seperti ada aircon. Teknologi yang luar biasa. Okey, jadi beza teknologi dulu dengan teknologi sekarang. Okey,
macam Sipela Shoes, waktu saya build the brand, saya memang tahu saya nak buat fashion label, fashion shoes. Bermakna saya tak adalah macam fokuskan kepada teknologi ada bagaikan berjalan di atas angin. Cuma comfortable untuk berjalan dan bergerak. Sebab bila you talk about teknologi dalam pembuatan kasut, you punya capital expansion for perkilangan sangat besar. You kena invest dalam mesin, you kena invest dalam teknologi pembuatan dan most important thing, kita kena ada human capital yang boleh manage machineries ni, which at the moment dekat Malaysia for my capacity, I memang tak ada lagi lah teknologi yang boleh buat kasut seperti berjalan macam spongy and you have like extra support. Ada certain brand yang buat only memang certain brand. fokus ke situ. Fokus. That means pembuatan perkilangan diorang memang support teknologi yang anti-sweat, breathable lah. Breathable. Some of the Memory shoes foam. even memory foam. And also ergonomically macam support the backbone. Okey, cakap pasal teknologi tadi. Daya ada cakap pasal teknologi yang digunakan untuk membuat kasut. Okey, saya ada pernah tengok cerita kartun Coco. Saya tahu. Coco tu keluarga dia buat kasut. Keluarga Coco tu buat kasut. So, dia punya buat kasut tu secara tradisional. Yes. Dia memang buat ketuk, lepas tu dia pasang-pasang semua sendiri. Macam kita tengok kat video tadi tu, kan? Jimat manusia lah. Okey, tapi sekarang ni kalau tengok tadi, Daya pun ada guna mesin. Okay, when it comes to pembuatan kasut, kasut Sipela, setengah teknik memang ada penjahitan guna mesin lah. I would say pembuatan kasut Sipela masih lagi handcraftsmanship, handcrafted. Seperti zaman Coco punya movie tu. Cuma the only thing new, zaman dulu kita guna shulas ataupun mold yang kayu. Sekarang kita guna acrylic. Kita kayu, sekarang acrylic. Different lah. Jadi yang shulas yang warna hijau tu is the one yang ganti kayu yang dulu diorang guna tu. Sebenarnya dia bukan kayu lah. Dia bukan kayu lah, dah tak tak guna berat lah. Bukan just berat. I rasa macam bila kayu tu, yelah, kalau salah you kena asah lah. It's all handmade. If you look at big factories yang memang buat machine made, some of kiranya the last part yang you nampak sifu I tarik tu, mesin dah tarik. So bila mesin tarik, of course lah accuracy dia lagi hebat. Dia ikut milimeter. And then bila pembuatan kasut yang saya buat dekat kilang saya, dia tarik lah. Dia tarik, bezanya sebab human labour kan. So might be ada yang ketat sikit, ada yang kurang ketat sikit. So itulah perbezaan teknologi dan old school lah katanya. Faham? Alright. Okey, kalau kita nak bercakap pasal kasut ni memang panjang, banyak benda yang kita nak tanya pasal kasut. Tapi menarik kan bila cerita pasal kasut guna kayu lah, akrilik lah. Selama ni kita tahu kita pakai je. Pakai je, beli je kat mana-mana kan. Tapi sebagai seorang pembuat kasut, pereka kasut, pencinta kasut. Jadi mungkin Daya nak bagi satu tips kepada mereka di luar sana untuk memilih kasut yang sesuai dengan kaki seseorang. Okay, I love this topic. Saya banyak customer yang datang sebab kekuatan Sipela Shoes adalah custom made. Okay. Selain daripada ready made collection yang you tengok atas meja ni. Cantik-cantik. Yes, so ini actually some of the Dia nak collection tu, je dia nak. yang ada. Dia kata cantik semua dia nak dia. Yes. So some of the shoes ni adalah ready made. Sebenarnya banyak lagi design kat kedai seperti the bow, drama bow, sebab Sipela is all about detailing, drama. Jadi when people come to me, they come for brides. For example, macam Dayah kahwin hari tu kan. Saya always suggest customer to wear something that you are comfortable with. Selesa. So brides, bila dia datang, certain brides dia tak selesa pakai kasut tinggi. Jadi Hidayah akan suggest untuk buat kasut rendah, and Hidayah bagi keyakinan dekat pengantin tu mengatakan actually dengan kasut 3 inci pun you akan nampak like princess of the day. Tak semestinya nak pakai 5 inch with platform sebab tak semua perempuan mampu pakai kasut tinggi. Bukan semua wanita macam Beyonce boleh menari sambil pakai 7 inci heels. Yes. Okey? Wow. Artinya. Bila perempuan cerita pasal kasut, dia nak start cerita pasal ketinggian. Bersinar mata, bersinar. Alright, kita nak ucapkan terima kasih kepada Daya Hassan sebab sudi datang bersama dengan kita. Sebenarnya banyak lagi benda yang kita nak tanya pasal kasut ni. Tapi itulah masa tak mengizinkan kita. Tapi terima kasih sangat-sangat Daya sebab sudi bersama dengan kita hari ni. Ya. Alright, tapi
Daya Hassan dah cerita pasal kasut. Ya. Daya bakal nak cerita pasal ada satu cerita yang seorang lelaki ni dikejar anjing. Dikejar anjing ni. Sebenarnya video ni kelakar, Aziz. Kelakar. Sebab Daya orang Negeri. Ya, cerita Cerita. Cerita. Terus Mak Munto dan orang Negeri. Jadi cerita ni naik basikal. Tu kena kejar dengan anjing. Ni marah cakap Negeri. Tak mula-mula kan kalau anda tengok video ni dia cakap mula-mula suara dia tenang. Dia bagi tahu dekat dekat orang ramai kalau lah ada anjing tu jagalah elok-elok. Sebenarnya tak adalah takut anjing pun tapi disebabkan anjing tu tiba-tiba terjah kan. Jadi dia pun rasa macam takut. Jadi ini ada video dia orang kata dia memang orang pilah. So, kalau orang pilah ni cakap memang kelakar lah. Ya betul. Tapi memang benda ni spontan lah. Cuba kita play sikit video ni. Play. Pentonak anjing. Kepada semua pentonak anjing yang budiman. Acik kau mewakili semua pengayuh basikal yang mempunyai buntut yang montok bila mengayuh. Acik kau nak pesan ni. Tak kisahlah duduk dekat taman perumahan kau, kek kilang-kilang kau. Tolonglah tengok anjing kau semua tu. Kita orang tak takut dekat anjing-anjing semua tu. Ya. Tapi kalau dah tiba-tiba keluar Bukan main lagi. Tak ada rasa. Kalau kita dengar kalau kita dengar dia punya bebelan tu dalam logat Negeri tu, Daya faham. Daya faham. Bukan setakat faham. Dia bila tengok sampai habis, kita akan jadi lagi gelak. Jadi tolonglah cari video ni. Tak kisahlah orang pilah ke bukan. Tapi tengoklah. So dia punya macam orang Negeri Sembilan ni, dia bila marah kan, dia nyaring tau. Betul. Tak, beli hujung kan. Dengar, kalau dengar betul-betul video tu sampai hujung, dia mengamuk tau. Mengamuk. So dia kata, tak kojut lah Dan. Macam tu. Alright. Tapi tu yang itulah menarik dia. lah. Keselamatan semasa berbasikal. Tapi kasut juga, kita kena kaitkan dengan keselamatan. Seperti yang saya cakapkan tadi, kalau kita pakai kasut bertali, kalau tali kita terbuka kan, terlus, dekat eskalator, kena ikat dulu. Jadi, hari ini kita bersama dengan Siti Norani Hassan dari NIOSH. Kalau kita orang HR selalu dah dengar NIOSH tu kan. Selalu kita bagi satu keselamatan kasut, keselamatan apa yang kita perlu jaga dekat tempat kerja. Jadi hari ini kita bersama dengan Puan Siti Norani yang nak cerita pasal kasut keselamatan. Kalau tengok ujung sekali ada kasut buah cukang. Saya pun nak cakap macam tu kasut buah cukang tu. Don Pepe Ini kasut apa pula? Ini motor purpose untuk rider lah. Untuk rider? Yes. Bukan macam naik basikal tadi tu kasut lain lah. Ya, itu mostly for basikal. Setiap dia ada purpose dia sendiri. Semua beza kan. Yang pasal kasut keselamatan ni, kasut adalah memang satu keperluan. Kalau kita pergi kerja, kita kena pakai kasut. Kalau pakai slipper, kalau pakai kasut yang terbuka, memang tak proper. Memang tak boleh lah. boleh kan? Tak sesuai sebenarnya. Alright. Tapi kan, kalau kita tengok kasut, kita cerita pasal kasut yang di hujung-hujung sana dululah, di depan Puan Norani tu. Yang kuning tu sebenarnya adalah kasut tu untuk purposely kita sediakan kasut ni adalah untuk emergency di mana biasanya berlaku chemical spillage, which is berlaku tumpahan chemical. So kita sangat sarankan menggunakan kasut-kasut yang macam ni di mana dia boleh melindungi kita daripada, which is kalau chemical tu jatuh atas kaki kita, so purposely kita boleh buka kaki kita dan kita leave it on macam tu je. Okey, maksudnya dia tak, ni memang kalau tengok dia punya kualiti ataupun jenis dia memang tak boleh, dia memang cuba Daya masukkan tangan dalam tu. tak ada kali, bukan setakat kalis air ke? Kasut tu? Yes, kalis air of course juga. Tapi purposely ada banyak dia punya function dan fungsi dia. So dalam pekerjaan ni purposely apa yang anda perlu pilih dari segi keselamatan ikut pekerjaan yang anda gunakan. Okey, yang mungkin ada pekerjaan yang ada risiko. Yes, kan? betul sangat. Lagi yang ada kerja di kilang. Saya pernah kerja kilang. Saya kena pakai kasut yang depan dia ada yang benda keras tu. Apa sih? Betul. Apa nak ni kot. Betul. Ni. Ada depan dia. Steel toe ni. Ni depan ni sebenarnya keras. Kalau maksudnya kalau apa-apa barang yang berat jatuh, tak akan kenik lah. Ya, lagi-lagi kita kena bawa pallet apa semua. Ya, betul. Benda tu takut kaki tersekat kat situ semua Ya, kan. Haziq. Purposely that's why kenapa setiap bila kita buat pasal kasut keselamatan ni dia ada cerita pasal standard dia sendiri. Okey. Dan that's why di mana kalau anda di luar sana kalau nak buat apa-apa untuk keselamatan, make sure anda perlu pilih kasut yang telah diberikan standard SIRIM. Ini kasut bukan ada sirim tau. Ini menarik ni, cakap pasal standard SIRIM. Kita ingatkan macam ada jenis-jenis produk sahaja. Itu kasut kerja. Kalau kasut biasa kita pakai ni, tak ada SIRIM nak kan? cari juga
Tak ada. Mana sirim Dia dia? memang kasut keselamatan ni. Ya, kasut keselamatan sebab dalam kita punya undang-undang Okey. Occupational Safety and Health OSHA 1994 Akta 514 ada menyatakan pekerja kita perlu memakai peralatan yang disediakan oleh majikan dari segi keselamatan dan kesihatan. So sangat pentinglah anda perlu mematuhi sebab dia ada dalam akta kita di mana anda perlu mengikut spek. Sebab apa? Pakaian kasut anda tu perlu memenuhi anda punya apa hazard, kita panggil hazard lah dalam safety ni, di mana hazard apa saja yang boleh menyebabkan anything can cause harm, boleh memudaratkan. Contohnya kita ada bidang construction. So bidang construction ada apa? Objek besar, objek yang berat jatuh daripada atas tertimpa ke kaki. So that one is better you must to have dia macam ni, skill Inilah. tu kan. Nak kurangkan risiko. Ya betul, kurangkan risiko daripada apa yang boleh memudaratkan kaki kita. Okey, itu kita fahamlah. Depan ni ada ni. Yang di sebelah ni. Ini apa sebenarnya? Ini macam kasut jogging Nampak Aziz kasut ni. jalan je. Ya betul. Kenapa saya bawa kasut jogging ni purposely adalah because of kalau anda nak bersukan pun anda perlu selamat. Okey, betul. Okey? Macam naik basikal tadi tu. Yes, macam naik basikal tadi. Dan bila tengok purpose anda, kalau anda nak berjogging, kasut dia lain, dan kalau anda nak berjalan, kasut dia lain. So sebab badan kita ni ada upper body kita, berat badan kita ni, bila berat badan atas menghempak badan kita, ada geseran, berlaku hentakan dekat tulang kita. Oh, that's why lah kena pakai kasut yang ringan. Ya, dan dia boleh absorb. That's why kasut keselamatan ciri-cirinya adalah boleh absorb juga. Okey, ni dah faham. Yang di sebelah sini oh cantik. Tak, kata kasut rider. Ceritakan sikit tentang ciri-ciri Ni kasut rider untuk ni yang kan? delivery makanan ke? Yes, purposely, which is sebenarnya kalau kasut macam ni adalah lebih kepada long distance rider lah. Kita sangat purposekan mereka yang melalui jarak jauh di mana mereka perlu melindungi kaki. Sebenarnya banyak kes-kes yang berlaku tiba-tiba hilang je jari dia. Tak perasan. Jari tiba-tiba hilang? Ya, jari kaki dia hilang because of dia pakai tiada kasut pelindung pada depan dan juga di belakangnya. That's why sangat penting kalau kita cerita pasal keselamatan ni, kadang-kadang kita macam ambil remeh. Betul. Tapi sebenarnya dia punya high risk, dia, risiko dia sangat tinggi. Sebab kita rasa macam kasut hanyalah kasut lah. Tapi kasut keselamatan ni macam yang diceritakan Puan Nurani tadi memang banyak ciri-ciri yang ditekankan. Siap ada sirim, tu pelajaran baru. Yes. Okey. That's why lah setiap kali kalau kita masuk kerja akan ada briefing mengenai betul, tepat keselamatan sekali. daripada Nayosh sendiri kan. course. Ada video tau. Saya tengok dulu. Oh, dah ada experience. Ada. Dia memang pengalaman ni. Kita pernah macam-macam kerja sebelum ni kan. Penting, Haziq. Tapi mungkin ada juga yang tak ikut Aspek tu. etika, Ya. aspek keselamatan tu. Itu yang saya sangat sarankan di luar sana, which is bukan sebab kita nak melanggar undang-undang. Sebenarnya anda purposely kena jaga diri anda sendiri. In terms of selamat dan sihat, sangat anda kena pentingkan. Bukannya undang-undang sangat. Dan make sure anda perlu buat sesuatu tu kena fikir. Sebab bila anda buat sesuatu, bila anda fikir, anda akan rasa sebenarnya untuk diri anda. Anda perlu lebih menjaga diri anda happy, selamatlah. Sebenarnya kita akan fikirkan selamat. Okay. Saya ada satu benda lagi nak tanya sebenarnya. Apa dia? Sebenarnya kasut keselamatan ni kan, contoh macam kasut Puan Cukang di sebelah sana. Kasut tu perlu disediakan oleh majikan ataupun kita kena beli sendiri? Okay, that's good question, Haziq. Bagus sangat. Macam saya, dalam kita punya akta undang-undang Seksyen 24, which is pekerja perlu melakukan mengikut apa peralatan yang digunakan oleh yang disediakan oleh majikan. Dan majikan sebenarnya salah satunya memang perlu menyediakan PPE, kita panggil PPE lah, which is peralatan perlindungan diri untuk keselamatan pekerjanya supaya tidak mencederakan pekerja dia. Maksudnya tanggungjawab majikan kat situ lah. Yes, tanggungjawab majikan kena menyediakan. Banyak sekali Puan Nurani share dengan kita. Betul. Jadi kepada anda semua, memang kasut keselamatan ni bak kata Puan Nurani, memang kena ikut pekerjaan dan kegunaan juga. Ya, betul. Ya. Wah, banyak benda. Banyak ilmu baru kita dapat hari ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Siti Nurani binti Hassan daripada National Institute of Occupational Safety and Health. Yeah, very good. Nayosh. Pendekkan je Nayosh. Alright. Lepas ni ada banyak lagi cerita pasal kasut yang kita nak kongsikan kepada anda. Sebab kasut ni sangat-sangat besar. Luas aspek dia. Bukan setakat fashion dan gaya. Ya? Yes. Okey, tapi lepas ni lah kita cerita, Lepas Zik. ni. Kita nak berehat seketika. Kita rehat sekejap. Jangan ke mana-mana. Borak Kopitiam. Alright, kita nak berehat seketika
topika daripada cerita pasal kasut. Sebab banyak benda pasal kasut yang kita nak kongsikan kepada anda. Sebab sekarang ni kita bersama dengan Profesor Datuk Dr. Mazliha Mohamad Suud, iaitu Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Universiti Multimedia ataupun MMU. Jangan tanya pasal kasut, saya tak tahu pasal kasut. Okey, Datuk suka pakai kasut macam mana? Okey, Datuk tak tahu pasal kasut lah. Tapi tahu pasal pelajaran dan juga pendidikan. Ya. Sekarang ni kita tahu tengah PKPB. Kan, tengah daripada PKP hari tu, semua student duk tertanya-tanya bila kita boleh masuk belajar balik. Bila kita boleh start daftar balik. Mungkin Datuk nak cerita mengenai intake di Multimedia University? Di MMU ni Haziq, kita dalam perancangan kita intake seterusnya adalah pada bulan November nanti. Okey. Jadi bergantung kepada keputusan MKN, kami sebenarnya sedang menyediakan beberapa SOP bagi membolehkan pelajar-pelajar intake baru November ini untuk datang ke kampus dengan mengikuti banyak SOP yang akan dibangunkan lah. Macam-macam lah. Untuk memastikan keselamatan semualah dalam hal ini. Kerana kita tahu pelajar-pelajar ini tak semua pelajaran itu dapat disampaikan melalui online. Jadi ada setengah-setengah kelas tu yang mungkin perlu disampaikan secara face to face. Contohnya kelas praktikal dan sebagainya kan. Pelajar baru lagilah mereka tak mempunyai banyak pengalaman dalam kampus. Jadi ada banyak keperluan untuk melaksanakan pelajaran secara bersemuka ini. Tapi dalam keadaan SOP ni tu dijagalah. Kena ikutlah. Kena ikut semuanya. Okey, tapi kita nak kembali cerita mengenai MMU. Kan? Mungkin Datuk nak cerita sikit apa sebenarnya keutamaan Datuk dalam usaha untuk bawa MMU ke satu paras yang lain sebagai institusi terkemuka yang berteraskan IT. MMU ini telah ditubuhkan sejak 24 tahun yang lalu. Dah lama tu. 24 tahun dah ditubuhkan dan semasa penubuhan MMU ini memang antara objektif utamanya ialah untuk menyediakan tenaga kerja bagi menyahut pembangunan dalam bidang IT dan cyber lah. Kerana itu satu kampus dibangunkan di Cyberjaya. Antara pembangunan pertama yang terawal di Cyberjaya ialah MMU. Jadi semua program-program yang ditawarkan oleh MMU adalah program-program yang berasaskan kepada bidang pekerjaan yang menyokong kepada pertumbuhan dunia teknologi IT dan sebagainya. Jadi aras MMU itu telah diletakkan di situ. Saya baru saja menyertai MMU sejak 2 bulan yang lalu bulan 8 hari itu dan sekarang ini apa yang kita nak buat ialah kita perlu meningkatkan lagi pencapaian MMU supaya dia dapat capai di tahap yang lebih tinggi lagi. Apa yang sedang kami rangka sekarang ini ialah untuk memberikan apa yang kita panggil student experience ataupun kita nak titik beratkan kepada pengalaman pelajar bila mereka menerokai alam dunia IT dan cyber ini di MMU. Okey. Datuk mungkin nak cerita pasal kursus-kursus baru yang ada. Sebab kita tahu berteraskan IT di sana. Tapi kursus-kursus baru yang ditawarkan oleh MMU? Ada banyak kursus baru yang ditawarkan di MMU. Ada program-program dalam bidang diploma cinematic art sebagainya. Kita juga ada program diploma dalam bachelor dalam cyber security yang akan mula kita tawarkan pada bulan November ini. Dan beberapa program masters dalam communication dan sebagainya. Haziq pun nanti besok boleh daftar buat PhD di MMU. Habiskan master dulu tu. Lepas habis master boleh sambung belajar di MMU nanti. InsyaAllah. Kita buat PhD. Dapat offer kan. Okey Datuk, mungkin nak cerita juga kalau student ni selalu diorang fikir kalau nak masuk belajar ni mungkin akan ada beasiswa ataupun loan yang boleh dibuat sebelum kita masuk belajar. Ada tak ditawarkan di MMU ni? Saya datang pagi ni bagi tawaran istimewa lah. Ada tawaran istimewa? Jadi untuk semua pelajar-pelajar yang terlepas peluang. Kita tahu banyak pelajar yang terlepas peluang untuk melanjutkan pengajian kerana itu banyak kekarangan dan sebagainya. Jadi pelajar-pelajar yang nak sambung program foundation, kami tawarkan apa yang kami panggil entrance scholarship. Di mana kita tawarkan potongan harga 50% daripada harga yuran asal. And then on top of that, kita juga tawarkan sekiranya dia sambung degree besok. Dan kalau dia tamatkan degree dalam masa yang ditetapkan, maknanya dia graduate on time,
dia akan diberi lagi rebate antara 5,000 ke 7,500. Yang banyak. Jadi maknanya kalau ada setengah-setengah program tu, kalau dia sambung ke degree dan degree dia habis dalam masa yang ditetapkan, mungkin dia tak perlu bayar pun foundation tu. Maknanya dia akan dapat baliklah rebate tu. Kira macam beasiswa. Jadi itu ditawarkan sekarang ni. Jadi untuk pelajar-pelajar yang berminat ni bolehlah menyertai MMU, layari laman web MMU mmu.edu.my ataupun boleh menghubungi talian-talian yang tertera di kaca TV sekarang ni lah. Dekat bawah tu. Dekat bawah tu. Dah ada dah kat situ. Salin je, tak pun ambil gambar terus je. Dekat MMU ni bukan calang orang yang belajar tau. Yang buat boboiboy semua belajar situ Usama Zaid. Kita ada banyak yang tu. Boboiboy lahir dari situ, Ejen Ali lahir dari situ dan banyak lagi lah. Gas Abu Bakar pun lahir dari situ. Dan sekarang ni Profesor Datuk Dr. Mazliha pula yang ada di MMU. Jadi kepada anda yang nak belajar, jangan lupa tu ambil gambar yang bawah ni di sebelah. Tu nampak kat bawah tu. Ada tu, ambil gambar. Bolehlah daftar untuk intake bulan November. Alright, kita ucapkan terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Mazliha Muhammad Suud, iaitu Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Universiti Multimedia ataupun MMU. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Aziz. Sebab sudah bersama dengan kita. Alright, Dayah. Kita dah cerita pasal universiti ni. Itulah saya dengar pun cerita. Jangan lupa tangkap gambar. Saya pun hampir nak tangkap gambar tadi. Nak sambung belajar? Nak sambung belajar lah pula rasanya. Cewa. Daripada sambung belajar, baik. Dayah sambung cerita sekarang. Nak sambung cerita ni. Datuk beritahu ke Datuk juga. Cerita tentang satu keluarga ni. Berjalan kaki, bukannya dekat-dekat, ya Allah, daripada Tanjung Malim ke Bentong. Ini adalah kisah sebenar di mana ada perkongsian juga di Twitter dan sebagainya. Jadi keluarga ni jalan kaki nak balik kampung, katanya sebab tidak dibayar gaji. Jadi kalau nak tahu, adalah seorang manusia yang sangat baik ni membantu tolong tumpangkan katanya. Bila dia tolong tumpangkan tu, dia kata betul ke kenapa agaknya jalan kaki ni? Cakap majikan tak bayar gaji untuk 3 hari. Bukan seorang tapi dengan anak juga itu yang rasa macam sedih juga. Dan kalau ikut Google Map lah, nak tahu tak berapa jauhnya nak jalan kaki ni. Tanjung Malim pergi Bentong 23 jam, Aziz. 23 jam, ya Allah. Nasib baiklah ada makhluk Allah yang baik ni memberikan bantuan. Siap naik kereta sekali. Ni gambarnya. Lepas tu dia tolong bawa juga, tolong tumpangkan sampailah dekat jalan raya yang dekat dengan Genting Highland tu. Tapi itulah, rakyat Malaysia ni memang berhati baik. Betul, kan? sebenarnya. Suka membantu. Memang selalu membantu. Dan paling penting, bila tinggalkan tu ada juga cerita dekat anggota polis lah apa yang berlaku sebenarnya. Wallahualam apa yang berlaku. Tapi yang paling penting, kita nak bagi tahu kat sini, kalau kita berlaku baik, insya-Allah kita akan dibantu juga satu hari nanti. Jadi jangan rasa macam kedekut sangat nak buat kebaikan. InsyaAllah kebaikan tu datang balik kat kita. Gitu. Dan ada satu lagi hobi yang rakyat Malaysia suka buat. Apa tu? Iaitu menconteng. Menconteng? Tapi menconteng apa ni? Ni tadi kita punya tajuk pasal kasut. Jadi kita nak menconteng kasut. Kita bersama dengan, ini tetamu kita daripada mana ni? Macam daripada jauh sangat ni. Ya Allah. Macam kena. Ni Fiona lah. Awak tu besok kerja yang nak keluar hari ni. Kenapa? Fiona, bercakap pula. Tak dengar suara pula. Tak dengar suara pula dia. Fiona. Okey, tak dengar. Alright. Allah. Dah dengar. Alright, Fiona. Dengar. Kenapa nak datang hari ni? Nyanyi tadi. Ya ke? Alah, tak apa. Jangan nyanyi. Teruskan bercakap je. Alright, Fiona. Kita orang lebih tertarik dengan apa yang berada di sebelah Fiona. Ya. Itu yang ada dekat depan korang ni kan, depan Haziq dengan Dayah ni adalah kasut yang Fiona telah conteng. Conteng tapi tu Fiona macam cantik je. Conteng macam bukan conteng macam lukis je. Ya, sebab Haziq tadi cakap conteng, saya cakaplah conteng. Tapi kita biasanya macam Fiona suka lukis kasut-kasut yang Fiona ada lah. Okey. Yang antara contohnya, yang ni yang first kali Fiona eksperimen. Okey, Fiona nak tahulah, awak memang suka melukis ke ataupun macam mana? Macam mana asal ada idea nak menconteng kasut? Sebenarnya start daripada Fiona suka tertiba pada suatu hari tidur, lepas tu bangun rasa macam saya nak try untuk melukis lah. Tapi start daripada melukis dekat kertas dalam buku, to be more exact, dekat buku yang macam ni lah, journal lah kita panggil. Alamak, terjatuh pula benda-benda. Lepas tu kita conteng-conteng, lukis-lukis. Conteng dulu. Kena start dengan watercolour. Watercolour dulu dekat buku. Okey, tapi adakah colour dekat atas buku tu, atas kertas tu, sama dengan colour atas kasut dia punya feel tu? Tidak. Kalau kita lukis ataupun conteng dekat kasut kan,
bagi Fiona rasa macam teramat yang susah. Sebab kalau kertas dia kan lepek. Tapi kasut dia ada dia punya lekuk-lekuk dia. Ada kain-kain dia. Kain punya feel, lukis atas kain dia lain berbanding dengan lukis dekat atas kertas. Okey, jadi kita nak tengok Ini Fiona dia lukis boleh? Fiona demo sikit, tunjuk sikit. Boleh. Alright. Kalau kita nak lukis, sebenarnya kalau bagi penonton yang ada dekat rumah nak try buat, sebab sekarang kan PKPD, duduk dekat rumah, kita buatlah something yang berfaedah kan. Macam Fiona ni, macam mana Fiona boleh start macam melukis, rasa macam nak conteng kasut ni sebenarnya sebab one of the reason bila kita beli kasut dekat luar tu, design semua sama je dekat luar. Okey. So, saya tak nak kasut yang sama macam orang lain, macam Haziq. Saya tak nak kasut yang sama macam Haziq. Oh, dia tak nak sama Haziq je. Dengan Daya okey. Daya punya kasut okey lah. pula. Buat something. So, kita try lah conteng kasut buat ikut design yang Fiona suka. Okey, pertama sekali, sebab kita bukan expert nak free draw macam tu je kan. So, kita pakai pensel dulu untuk lukis dekat atas kasut. Okey, kasut canvas lah. Okey, sila. So, kita just draw. Tunjuk sikit dekat kamera, Fiona. Tunjuk sikit kamera, Fiona. Tak nampak tu. Nampak. Belakang sikit. Nampak tak? Fiona belakang Kalau sikit. pensel, Alright. kalau pensel memang tak nampak tau. Okey, Okey, tak apa. okey. Tarik je. Just lukis macam tu je atas kasut canvas ni. Kalau boleh, jangan tekan kuat sangat. Sebab nanti time kita nak paint tu, dia akan nampak dia punya kesan lah. Okey. Dan Fiona kata pasal guna pensel dulu dan sebagainya. Saya tertanya lah Fiona. Kalau contoh dah tersalah conteng, colour tu dah terkeluar, dah tercomot, macam mana? Don't worry. Ha. Macam kalau make up pun, kalau tersalah make up kan, dia ada concealer nak tutup kan. Betul. Saya cheating lah sikit. Kalau kasut ni, dia punya kain tu warna putih kan. Saya ambil lah textile marker. Saya cover line. Oh, boleh juga. Boleh. Kalau kasut tu warna hitam, you ambil lah textile yang warna hitam, pen warna hitam ataupun acrylic paint warna hitam untuk tutup. Alright. Macam tu je. Okey, macam ni Fiona. Besok kan Fiona bersiaran? Ya. Alright, kasut yang Fiona nak lukis tu belum siap kan? Belum. Okey, Fiona lukis hari ni, besok bawa datang Borak Kuitian boleh? Boleh ke? Boleh. Ada bayaran tak? Alright. Okey Fiona, cantik. Okey, sambil-sambil Fiona duduk sambil lukis je kasut tu. Kita nak cerita pasal kesihatan. Kalau tadi kita dah cerita pasal keselamatan. Berkaitan dengan kasut ni. Tapi sekarang ini kesihatan pun kita kena peka juga terhadap kasut. Ya. Ya. Sebab kita rasa macam kalau kasut ni tadi kan cakap pasal fashion dan sebagainya. Tapi kalau kasut pasal kesihatan ni ada kena mengena ke dengan tulang belakang kita ke, posture badan kita ke? Saya percaya ada dekat rumah mungkin ada makcik-makcik, pakcik-pakcik yang rasa macam sekarang makcik-pakcik pakai kasut untuk tulang belakang. Ini orang yang betul untuk cerita dengan kita. Seorang doktor bersama dengan kita. Dr. Muhammad Nawar. Jumpa. Doktor, Sila. Baik. Kita dah sediakan tempat doktor. Sambil saya cakap dengan penonton di rumah tu tentang pakai kasut tapi untuk kesihatan. Sila jemput. Dan ini di depan Dr. Nawar sekarang ni, kita nak tahu ini tulang belakang ataupun tulang kasut ke tulang kaki ke macam mana ni? Tulang belakang dan tulang pinggul. Tulang belakang tulang pinggul. Macam kalau saya duduk macam ni. Macam tu bentuknya. Ini bahagian belakang kita. Alright. Yang ini kita rasa belakang, yang kita boleh pegang dengan jari yang ini. Alright. Okey, tapi kita nak bertanya mengenai kasut dan juga kesihatan. Apa dia punya kena-mengena dan juga relate-nya benda tu? Baik, Encik Eric. Dia sebenarnya manusia ni, kalau kita buat, nak cerita, kalau kita buat kaki, sebenarnya tak payah pakai kasut. Sebab Tuhan dah buat kaki kita dah bentuk, dah cantik, dah melengkuk. Dan dulu-dulu memang tak ada kasut pun. Fashion sekarang, keperluan sekarang, pekerjaan sekarang itu menyebabkan kita kena pakai kasut. Saya orang macam nak jual semua kasut. Orang dulu tak ada pakai kasut. Almarhum ayah saya dulu waktu dia buka kawasan hutan, dia masih ingat dia masuk dalam hutan tak pakai kasut. Ya. Dan boleh tahan, umur pun 91 waktu meninggal. Maknanya kaki tu Allah telah design aslinya. Kaki kita sebenarnya memang itulah fungsi yang terbaik. Tapi disebabkan oleh keadaan semasa, kita terpaksa kena pakai kasut. Yang inilah datangnya isu-isu kesihatan. Yes. Okey, sebab saya pernah tengok kedai yang menyediakan satu hikmat untuk cek bentuk kaki dia macam mana. Betul. Untuk buat satu kasut yang sesuai dengan kaki Betul. tu. Betul. Sebenarnya apa impak dia terhadap diri kita, doktor?
Ya, itu sebenarnya yang paling ekstrim lah maksud saya. Itulah seperti saya kata tadi, pada peringkat awalnya kita tak memerlukan kasut. Betul. Tapi bila kita memerlukan kasut, kita nak kasut yang paling boleh kena dengan kaki kita. Sebab semua kaki kita tak sama. Yalah. Kaki Haziq, kaki saya lain. Bentuk dia lain. Bukan sekadar lain. bentuk. Saiz, keperluan, dia ada keadaan-keadaan tertentu. Itu baru satu. Yang kedua, keperluan kita berbeza-beza. Mungkin ada macam saya banyak kena berjalan. Waktu saya buat operation, saya kena banyak berdiri berjam-jam. Jadi Kena saya jalan laju. kena jalan laju. Jadi fungsi kita juga berubah. Okey. Ya. Dan kalau bercakap tentang fungsi dan kenapa kita pakai kasut berbeza-beza kan? Apa jenis masalah atau penyakit yang orang kata dihadapi sebab pemakaian kasut ni? Baik. Tanpa kita sedar. Baik, itu point dia dah. Sebenarnya banyak orang tak sedar yang kasut dia giving the problem. Saya tengok banyak pesakit yang kebanyakannya, kenapa saya buat tulang belakang ni, kita kata saya tak nak bawa model kasut. Pasal paling banyak yang mengganggu kasut sebelum dia dapat sakit kaki tu, dia dapat sakit belakang. Belakang tangkap dulu. Belakang yang tangkap dulu. Dan ini yang pertama. Yang kedua, pada usia-usia lebih kurang macam pada usia aktif, Daya Haziq. Saya lah belasan tahun. Tiba-tiba belasan tahun. Kalau Daya belasan, saya 22. Doktor, kalau kita tengok gambar sekarang ni, apa itu sakit sebenarnya? Ini kebanyakannya sakit di bahagian tumit belakang. Bangun pagi, Masya Allah, the first step is hell. Sakit nak pijak tak boleh, nitih air mata. Sebab dekat bawah tu ada satu plantar fascia, ada sponge dia, ada spring dia. Tapi disebabkan oleh kasut tak sesuai, pemakaian tak sesuai kasut tu, dia pula bekerja mungkin banyak berdiri, cikgu, security guard, nurses saya, jururawat, jadi menyebabkan dia berlaku inflammation radang di bahagian dalam. Sakit. Pukul 10 pagi baru sakit tu nak hilang. Tu sakit kat kaki, yang sakit dekat pinggang ni. Dekat tumit ni. Bahagian tumit. Yang bahagian pinggang ni kebanyakannya kita ada sakit pinggang disebabkan oleh bukan sekadar tulang, daging kita yang nak supply ni dia tak balance. Okey. Sebab kita kena ingat manusia adalah makhluk yang berkaki dua berbadan tegak. Betul. Dia makhluk kaki dua badan tegak, maksudnya kita ada daripada tiang kita, daripada pangkal leher turun ke belakang sampai ke sendi peha, sendi lutut, sendi buku lali, perlu berada di dalam keadaan keseimbangan. Baru kita boleh menampung berat badan. Sudah tentulah kalau berat badan bertambah, lebih sikit. Lori 1 tan bawa 1.5 tan, absorber kacau lah. Tak sesuai lah macam tu. Alright. Tapi kalau kita pakai kasut yang salah. Okey, contoh kalau kita beli kasut tu disebabkan gaya saja. Tapi sebenarnya kasut tu tak sesuai dengan kita. Betul Zik. Saya banyak cerita kalau paling banyak memberi manfaat adalah beli kasut tu. Kalau kita kaji balik, saya lihat tadi banyak orang beli kasut for very reason. Banyak sebab. Tapi yang paling pentingnya kadang-kadang sebab nampak cantik. Zik kan cerita tadi kan, masuk kedai nak beli satu dah beli 2-3. Pandangan mata. Kadang banyak orang beli kasut sebab waktu sale. Ada orang beli kasut, dia jarang-jarang orang yang mencari kasut untuk kaki dia. Untuk contoh, kalau saya boleh ambil contoh sikit. Ini cerita lain kemudian. Itu Cinderella? Ini Cinderella. Jadi kalau orang beli kasut, kasut ni dibuat di kilang. Okey, betul. Bila kasut yang dibuat kilang, kasut kaki Haziq, sebenarnya kaki kanan dan kiri pun tak sama. Ini saya nak tanya. Kerana saya rasa macam kaki saya belah kanan macam dia pakai ketat sikit belah kanan. Betul. Kenapa? Sebab dia tengok, kita berdiri kat sini pun banyak ada orang berdiri robot balance kanan dan kiri. Kita kadang-kadang kita balance sikit, cara kita duduk tip ke kanan sikit, kita suka mengereng ke sini. Itu menyebabkan tak balance. Dan kaki kita kalau nak tengok dia, tengok kasut yang kita pakai sekarang. Tengok kasut yang dia pakai sekarang. Tengok kasut Haziq. Bahagian tapak dia memang rasa macam kaki kanan macam besar, kaki kiri macam kecil. Itu satu ketidakseimbangan. Jadi, ini menunjukkan, saya nak balik point saya adalah waktu beli kasut tu adalah waktu yang paling penting. Kalau kita beli sale, sekarang mall buka pukul 10:30. Kita dah pergi parking pukul 9 dah sampai. Kita nak dapat sale, nak dapat option yang ada, pergi lambat nanti habis stok. Jadi kita beli kasut pada waktu pagi. Sebenarnya waktu yang paling susah untuk beli kasut adalah waktu petang. Sebab kaki kita dah mula membengkak. Kalau kita beli waktu pagi, kalau kita try kasut tu best pakai, nanti waktu kita pakai biasa, dia akan jadi ketat. Sebab kaki kita dah bengkak. Rupanya. Ilmu terbaru nak beli kasut, ingat beli waktu petang. Beli waktu petang. Itu yang pertama. Yang kedua, pasal Daya suka shopping. Selalu kalau kita test kasut macam mana, Zaid?
Ambil, dia akan awak keluar, saya segar kau awak keluar, sebelah. Sebelah je. Sebelah kita try sebelah. Dan satu selalunya kasut tester. Kasut itu yang sebelum Dayah try, dah banyak orang Dah lain lagi longgar. dah try. Dah longgar. Itu yang pertama. Okey. Jadi untuk nak ni, kalau nak beli kasut yang kita nak bawa balik, pastikan kita try bukan sekadar kasut yang dah sebelum ni orang try, tapi minta, "Dek, boleh tak tolong bawa dua-dua belah?" Sepakai dua-dua belah. Jangan jalan balik terus rumah. Jalan kat kawasan tu dulu. Reason dia adalah untuk you nak rasakan kedua-dua belah untuk selesa ataupun tidak. Yang ketiga, jangan beli kasut yang terlalu longgar, orang panggil boot. Atau jangan beli kasut yang terlalu ketat sampai jari kita dah mencengkam. Okey, ini menarik sebenarnya. Bila cakap pasal jari mencengkam dan sebagainya, kan kita ada satu alat yang macam tak apa kalau ketat, kita boleh besarkan sikit. Itu boleh besarkan sikit. Kalau mak-mak, kalau kasut longgar, tak tisu je kat depan tu. Tak apa. Nanti kembang-kembang pun tak apa, okey. Jadi macam mana sebenarnya? Okey, semua ini macam saya cerita, awal-awal dulu kita tak ada kasut, kita boleh survive. Bila kita buat kasut ni waktu kita peringkat tak sakit, badan kita sebenarnya ada great ability to apa orang panggil tolak ansur. Tak apalah, macam kasut tu kata tak apa, it's okay. You don't give me a correct shoe, saya masih tolak ansur. Saya boleh tahan lah walaupun kaki duduk dalam saya tu. Terima. Saya terima. Baik kaki kita. Baik kaki kita sebab dia support tuan dia. Kita Tapi tak baik. kita tak jarang fikir dengan kaki. Kita fikir kat muka, kita fikir kat tangan, kaki kita kesian. Berapa banyak, senang cakap lah, berapa kali kita basuh kaki. Kalau yang Muslim, kalau tak kena wuduk, jangan-jangan kita basuh. Jadi kaki ni dia sebenarnya dia duduk pada kebanyakannya antara ranking yang ke bawah lah. Sampai satu masa dia kata, "I'm sorry, I'm going to cause you problem." Dia tak boleh jalan pun. Pada waktu tu barulah dia kata, "Aku pergilah cari kasut yang sesuai." Alamak. Okey. Alright. Tadi kan doktor dah cakap pasal kita jarang nak memikirkan mengenai kaki. Kan? Tapi macam mana untuk kita lari daripada kasut, kita pergi ke kaki pula. Macam mana kita nak memastikan kaki kita ni dalam keadaan yang sihat? Selain bersih lah. Yang baiklah. Okey, dia yang pertama sekali kita kena tahu bentuk kaki, tujuan kita. Sedar kaki kita ni kita guna untuk apa? Apa tujuan kita ada kaki? Berjalan lah. Sebelum tu berdiri. Sebelum tu berdiri dan berjalan, bergerak. Kaki kita adalah gunanya untuk mobility. So kalau kita tidak ada masalah untuk kaki mobility, tak ada masalah lah. Itu okey. Tapi dia ada kaitan macam saya cerita tadi, dia ada kaitan juga dengan belakang. So kalau belakang, kebanyakan orang sakit yang datang jumpa saya, sakit belakang, first thing yang saya suruh tukar, saya tengok kasut. Mana kasut? Dia kata, "Apasal doktor tengok kasut saya?" Pasal saya tengok pada kaki dulu. Dan di kaki ini adalah juga merupakan tempat banyak hujungnya saraf-saraf. Pernah dengar perkataan reflexology? Pernah. Kan urut tu kan. Lama sekarang dah tutup MPO kan. Betul. Kalau lepas urut tu dia rasa best sikit sebab ujung-ujung kaki kita ada banyak saraf. Sebab bila doktor cakap macam tu, terus saya teringat kalau orang mengurut, yelah, lepas pantang kan orang selalu mengurut, dia selalu akan pegang poin kaki. Dia kata, "Oh, ini bahagian awak punya ni." Dia macam semua berkait, semua berdekaki. Kita bersama dengan seorang tukang urut di belakang. Ada tukang urut? Bukan. Ini rakan host dan juga yang seseorang yang menconteng kasut. Bukan. Ini host kita, Fiona. Saya tahu. Menarik, Fiona. Hari ini banyak you all bawa yang conteng kasut lah. Bangun pagi tengok kasut dah rasa seronok. Macam-macam jenis orang. Betul, kalau yang kasut conteng ni pula, apa dia punya ni? Ini kebahagiaan jiwa lah. Tapi doktor, saya nak ambil kesempatan nak tanya sikit lagi kan. Sebab saya ada pernah beli kasut yang dia claim kasut tu ada fungsi ortopedik. Jadi adakah fungsi ortopedik tu sebenarnya betul-betul boleh membantu ataupun dia sekadar gimmick marketing saja? Alamak, ini susah jawab ni. Panas soalan ini nampaknya. Panas. Terima kasih, Fiona. Dia bukan kasut je ortopedik orang claim. Macam saya pakai ortopedik ni tulang dan sendi. Bukan kasut je, tilam ortopedik pun ada. Betul? Kereta ortopedik, kerusi ortopedik, semua ortopedik. Jadi semuanya berkaitan bila ada sakit belakang, sakit-sakit sendi. Tadi saya cerita pada peringkat awal, kasut apa pun you nak pakai, fashion ke, conteng ke, mahal. Jordan tadi apa? 30,000? RM30,000 ke, RM10 ke, tak kisah. Tapi waktu kaki kita boleh tolerate, okey. Tapi bila kaki kita dah sampai, macam ni kita nak tahu keadaan tu tak sesuai. Bila kita dah mula mendapat masalah dengan mobility, tak boleh bergerak, jalan tapak the first step sangat painful, dan inilah masanya kita tahu kita kena pergi cari kasut yang sesuai. Kena ingat kasut ni dibuat di kilang. Jadi kilang mustahil kilang tu akan tahu you punya kaki. Mustahil. Jadi tugas kita untuk mencari
wish kasut yang sesuai dengan kaki kita. Kita yang kena mencari. Kita yang kena cari. Jangan biar kilang buat untuk kita. Betul. Sebab Jadi memang macam-macam jenis kan. sebenarnya terbuka mata kita. Ya. Apabila Dr. Nawar datang mencerita mengenai orang kata kepentingan memilih kasut yang sesuai. Jadi sebenarnya banyak lagi benda yang kita nak tanya doktor, tapi itulah masa pun tak mencemburui kita. Cemburu betul masa kita. Tak apa, fikir pasal kaki awak. Alright, terima kasih kita cakap kepada Dr. Muhammad Nawar Arifin, iaitu seorang pakar ortopedik yang bawa tulang kepada kita hari ini. Yang bercerita mengenai kasut dan juga tulang. Ya, yang maksudnya kesihatan lah. Jadi thank you, Fiona. Fiona, terima kasih ya. Okey, bye-bye. Jumpa besok. Dr. Nawar, terima kasih juga. Anda jangan ke mana-mana. Saat lepas ni kita nak cerita lagi. Macam-macam benda nak cerita dengan anda. Kita terus bersama dalam Borak Kopitiam. Lembut tulang ya? Mana tulang lembut? Bersama saya sekarang ni tiada Haziq di sisiku, tapi tidak mengapa. Kejap lagi kita akan dengan Haziq. Tapi sekarang ni bersama dengan saya seorang yang istimewa, dibawakan kalau anda nampak di keliling saya ni, nampak tak ada hijau-hijau keliling saya, ada kena mengena. Kita bersama dengan Datuk Mariam binti Ilyas, iaitu Timbalan Setiausaha Bahagian Pengurusan Alam Sekitar, Kementerian Alam Sekitar dan Air. Katanya hari ini nak bercerita tentang satu kempen. Datuk mungkin boleh ceritakan? Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya rasa saya nak mulakan dengan sejarah tentang Hari Alam Sekitar itu sendiri. Untuk makluman semua, Hari Alam Sekitar Negara ini telah mula disambut sejak tahun 1989 lagi. Pada masa itu dipanggil Minggu Alam Sekitar, di mana disambut 21 hingga 27 Oktober setiap tahun. Maksud seminggu waktu tu? Seminggu, ya. Okey. Sekarang ni, mulai tahun 2016, dia telah dinamakan semula sebagai Hari Alam Sekitar. Dan ia disambut pada 21 hari bulan Oktober. Untuk tahun ni, Hari Alam Sekitar semestinya pada 21 hari bulan lah. Tapi majlis perasmiannya akan diadakan pada 23 hari bulan di Kota Baru, Kelantan. Oh, dekat Kelantan. Adakah setiap tahun di tempat berbeza-beza ataupun macam mana? Ya, selalunya begitulah. So tahun ni Kelantan dah? Kelantan. Okay. Tapi memandangkan masalah pandemik COVID ni, jadi kita akan menganjurkan dalam skala yang kecil lah di Kota Baru. Okey, kalau bercerita tentang kalau anda tengok di skrin sekarang, Hari Alam Sekitar Negara. Tadi bila Datuk cakap tahun 1989, saya teringat itu tahun saya lahir tu. Okay. Dan bercakap tentang kempen penanaman pokok. Boleh ceritakan sikit Datuk? Kempen penanaman pokok maksudnya apa? Mengajak orang ramai menanam pokok bersama-sama ke? Okey, kalau kita cakap tentang alam sekitar, pokok itu adalah sebahagian daripada elemen penting dalam sekitar itu sendiri. Jadi mungkin saya nak sentuh sikit tentang apa yang telah di peringkat global dan juga di peringkat negara kita juga. Di peringkat global, World Economic Forum pada tahun ini juga telah mensasarkan penanaman pokok sebanyak 1 trilion untuk dalam tempoh 10 tahun. Dan kita punya Perdana Menteri pula pada September lepas telah mengumumkan tentang program penghijauan Malaysia dengan kempen mensasarkan 100 juta pokok dalam tempoh 4 tahun. Wow. Jadi inisiatif yang kita buat ini adalah untuk sempena dengan Hari Alam Sekitar, kita ingin meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap perlunya kita menanam pokok sebagai salah satu elemen penting untuk penjagaan alam sekitar. Betul. Zaman sekarang ni bila kita dah dalam era moden ni, kadang-kadang kita lupa asalnya. Bagaimana kita dapat oksigen dan sebagainya. Dan nak tahu juga dalam Hari Alam Sekitar Negara ni apa aktiviti yang ada? Sebenarnya ada banyak program yang kita jalankan. Tapi disebabkan oleh COVID ni, ada juga banyak antara yang elemen 4 program utama adalah pengumpulan e-waste. Iaitu pengumpulan barang-barang terpakai yang bersifat elektrikal dan juga elektronik untuk kita memberi kesedaran kepada masyarakat macam mana kita nak kaedah pelupusan barang-barang ni. Sebab kita tak mahu dia dicampak dibuang dalam proses biasa, nanti dia akan mencemarkan alam sekitar juga. Contoh macam handphone kan sekarang orang tukar-tukar handphone, betul tak nak dibuang begitu saja. Dia kena ada satu kaedah yang betul pelupusan barang-barang tersebut. Yang keduanya adalah program Denai Sungai Kebangsaan. Program Denai Sungai ini adalah untuk mengajak rakyat supaya menjadi sahabat pada sungai. Untuk kita sama-sama menjaga sungai kita lah, sebab sungai merupakan sumber air kita. Yang selanjutnya adalah program
Oh, saya tahu. Sorry. Sebab tadi katanya sungai mula-mula, Sungai, lepas tu sungai. pelupusan. Kemudian Lepas tu single use plastik. Kita nak yes, kempen menghindari single use plastik itu ataupun plastik sekali guna. Kita ini selaras dengan hasrat kerajaan untuk menjadikan Malaysia bebas single use plastik dalam tahun 2030. Dan yang kita cakap tadi lah dari kempen inilah untuk penghijauan bumi dan tanam pokok. Salah hijau-hijau. So ada lebih kurang 4 kempen program utama lah. Okey, dan kalau cerita tentang plastik tadi, saya tengok sekarang pun memang dah ramai. Walaupun kedai-kedai dan sebagainya dah mula kita gunakan eco-friendly lah dan tak guna plastik, bawa beg sendiri pada rumah. Maksud ini macam untuk support lagi lah kalau cerita sehari alam sekitar. Dan kalau boleh cerita lagi lebih lanjut tentang kempen penghijauan bumi dan penanaman pokok ni. Okey, actually kita ni bertuah sebab Malaysia ni kira 55.3% kawasan Malaysia adalah terdiri pada hutan tropika. Jadi kita kena jaga alam kita. Kalau justru itu pembangunan kita haruslah bersifat mampan yang lestari alam sekitar. Justru itu kempen ni kita adalah untuk menggalakkan rakyat memberi kesedaran supaya semua orang sedar bahawa menjaga alam sekitar ini bukanlah tanggungjawab pihak tertentu ataupun kerajaan semata-mata. Kita harus fikirkan ke arah bahawa alam sekitar adalah tanggungjawab yang fardu ain. Fardu ain pada individu. Betul. Amanah sebenarnya kan. Sebab kita dapat tu maksudnya bukannya harus dibeli pun, memang dah ada secara semula jadi dan kena jaga. Okey, dan My Pokok Challenge. Okey, saya tertarik dengan nama dia. Apa tu? Okey, actually My Pokok Challenge itu adalah satu program khusus yang kita jalankan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat. Dan seterusnya kita nak mengajak semua penonton Borak Kopitiam dan seluruh rakyat Malaysia untuk turut serta dalam program tersebut. Mudah saja. Tuan-puan semua boleh muat naikkan gambar-gambar tuan-puan dengan pokok. Okey. Dalam sosial media masing-masing dengan taruhlah hashtag itulah My Pokok Challenge tu. Sebenarnya saya rasa mesti ramai yang akan turut serta. Sebab perasan tak semenjak musim PKP, ramai sangat yang mula menanam pokok dekat rumah pun banyak design-design pokok, dekor dan sebagainya membuatkan mereka lebih menghargai kan. Jadi last sekali, Datuk mungkin boleh kongsikan kepada orang ramai untuk turut serta untuk join My Pokok Challenge. Okey, saya menggesalah semua rakyat Malaysia untuk turut serta dalam program tersebut. Satu mungkin alam sekitar adalah tanggungjawab kita bersama. Jadi kalau dah tanggungjawab bersama dan juga tentunya dah kalau anda ada pokok-pokok di rumah, yang saya tu jangan lupa tangkap gambar. Sekarang ni kan semua orang pun tangkap gambar dan upload. Hashtag je My Pokok Challenge. Betul ya Datuk? Betul. Okey, baiklah. Jadi terima kasih banyak sebab sudi datang dan memeriahkan lagi Borak Kopitiam dengan challenge My Pokok Challenge. Terima kasih. Okey, sama-sama. Jadi saya bukan siapa Datuk. Bila saya tengok pokok ni saya rasa lebih tenang je. Tapi kalau lagi tenang kalau kita ada macam nyanyian-nyanyian yang merdu Datuk. Saya rasa Datuk sikit lagi kejap lagi ada satu nyanyian yang merdu. InsyaAllah di Borak Kopitiam. Cinta kepada dirinya. Oh indahnya cinta kita berdua. Aku punya rasa rindu kepada dirimu. Mungkinkah kau cintaku yang satu cinta? Apakah itu mahu atau perlu? Tapi menurut aku cinta itu kamu yang menemani tiap malam sepiku, menyinari hari-hari siangku, memberikan aku semangat baru, menutup segala kurangnya. Aku setiap tutur dan kata, setiap senyum dan tawa, kau sentiasa berikanku bahagia. Walau kadang ada duka, kau tak pernah putus asa. Sentiasa buat aku jatuh cinta. Kau sentiasa buat aku jatuh cinta padamu. You don't know that I've been praying hoping that you will be my boo. Cukup hari yang must stop obsessing over you. You're a flame that's I've been saying to get you. It's a must. It's the wind
with you. Independent, natural, ain't gonna find a fighter better than you. I swear to God, since I fell for your heart, things are not the same. Can't focus on my game, thinking about you when you're away. Aku I should've knew, makan pun tak lalu. I just wanna be with you, sampaikan anak cucu. When you sing, I too want to sing. Try perform di dalam kereta di atas highway. It's just us two, tak lagi sendu. I have decided how my heart stuck deep in you, my baby, you. Cinta, kini ku tahu engkau yang ku perlu dan berdua kita bersama, hanya kau dan aku yang menemani tiap malam sepimu, menyinari hari-hari siangmu, memberikan kamu semangat baru, menutup segala kurangnya kamu, menemani tiap malam sepiku, menyinari hari-hari siangku, memberikan aku semangat baru, menutup segala kurangnya aku. Ini lagu ini. Dua. Dan Tumpah dua lalu. juga orang akan masuk di sini. Yeah. Kita ada Najwa Latif dan juga Aqua Arifin. Terima kasih. Saya rasa macam bila tengok diorang perform, jom kita ke depan Ke depan sikit. sikit, okey. Bila tengok diorang perform, saya pun rasa macam nak senyum naik. Macam nak letak love kat tengah-tengah. Macam bercinta lah macam tu. Okey. Perasaan. Signifikan dua ni adalah single kedua mereka sama-sama. Ya, tahu. Dulu ada datang juga. Tak kisah pun, selipas Jepun. Tak kisah pun. Sekarang dah betul. kisah ke jadi dua? Sekarang dah kisah sebab tu ada dua. Okey. Lagu dua. betul. Adakah dia sambungan lagu Tak Kisah pun? Ya, betul. Kalau ikut music video, kita buat continuation lah Betul. daripada Tak Kisah Pun. Tapi sebenarnya kalau ikutkan aturan lagu, sebenarnya lagu ni yang saya approach Aqua sebelum Tak Kisah Pun. Sebenarnya. Tapi yang powernya diorang ni, baru 12 jam upload music video dekat YouTube, dah trending. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Lebih 100k dah. Maksudnya esok boleh keluar lagu 3 pula. InsyaAllah. 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 Tapi kan, saya baca komen kat YouTube. Baca ramai yang suggest. Bercinta je lah Aqua dengan Najwa. Macam suggest. Kat bawah tu. Baca tak? Baca. Saya baca, saya like. Itu dinamakan kejujuran yang asli daripada Najwa. Saya like. So maknanya Wawa like, Wawa setuju lah. Dulu Wawa pula. Macam wow. Wawa. So macam mana? Kalau betul macam kalau doa peminat tu dimakbulkan kan. Okey lah, korang selasi bersama tak? Asal malu-malu ni? Macam dua-dua ni? Dua-dua agak-agak. Macam mana? Okey, Wawa lah, Wawa. Wawa? Wawa cerita. Aku alam pula. Wawa dah like. Aku macam mana? Aku komen lah. Okey. Okey juga. Dah lah, saya rasa kita dah dapat jawapan. Kalau kita ikut orang Melayu, dia tak kisah apa-apa. Senyum tak ada setuju. Ya? Kita doakan baik-baik lah ya. Okey. Dah bercakap tentang muzik anda berdua kan. Paling suka sebab dia macam bercakap tau. Sebab dia macam bercerita. Kalau next song, lagu yang mula-mula pun macam jenis yang relax, very radio friendly. Mungkin lagu ketiga bersama, adakah nak buat lagu yang macam rentak begini juga ataupun mungkin nak agresif sikit ke? Atau agresif ya? Agresif tu macam nak dekat kahwin dah tu. Sampai rambut. Kalau ikut macam kita orang tulis lagu ni, macam Aqua buat arrangement untuk lagu Tak Kisah Pun dan juga dua, dia lebih kepada muzik yang kami tengah dengar sekarang. So kalau ada lagu lagi in the future, insyaAllah kita tengok minat kita ke mana lah. Dia tengok minat daripada mana? Mungkin Kalau Wawa rock, minat kat Aqua. Aqua minat kat Wawa. Memang kesian dia orang daripada tadi asyik duduk kan. Okey, tapi Wawa dah tak nak berduet dengan orang lain ke Wawa? Setakat ni Aqua dululah. Maksudnya macam saya tak ada pilihan lain, saya nak Aqua pula macam Aqua sebab sebagai seorang rapper untuk berduet dengan artis mana-mana memang orang kata trend sekarang ni. Kan memang akan buat featuring dengan artis. So Aqua boleh ke nak berduet dengan orang lain macam Wawa tak boleh? Tak adalah. Boleh je. Dia Aku boleh, tapi kalau boleh nak. Okey lah. Maksudnya keserasian tu kalau boleh nak macam sepanjang hidup pun badan kita berduet bersama. Okey. Dan kalau nak buat tu lah kan. Sekarang
macam walaupun dalam musim-musim begini anda memilih untuk keluarkan single. Dua single. Betul. Maksudnya adakah masalah bila dalam kita PKP dan sebagainya kan untuk keluarkan lagu, untuk promosi? Setakat ni kami lebih kepada dia Wawa dengan Aqua dengan tim Wawa sebenarnya kita orang plan just nak keluar je dulu, kita tengok penerimaan orang dulu. But alhamdulillah daripada feedback so far Wawa rasa sangat positif. So kita tengoklah rezeki ke mana. Betul, positif tu rezeki tu boleh bercabang Betul. Rezeki kahwin, rezeki macam-macam. Dia macam-macam lah maksud saya. Jangan lupa pergilah tengok video klip sweet dia orang. Lagu 2 dekat YouTube sekarang ni. Betul. Naikkan trending tu. Betul. Naikkan trending. Naikkan trending tu. Dah trending rasanya dah nombor 18. Macam tu dah sekarang. Nombor 8. Nombor 8 saja tambah belas mereka. Nak bagi Wawa. Sebab dah tengok dia ikut betul-betul tak? Dia ikut ke tak? Okey. Dan kepada semua peminat Aqua dan juga Wah, kan. Mungkin boleh bagi tahu macam mana lagi nak untuk support anda, nak tengok apa-apa details terbaru dan sebagainya selain dari Instagram lah. Kalau nak tengok lagu dekat YouTube lah, boleh just search Najwa Latif dan juga Aqua Arifin. Selain daripada tu, kita orang ada juga dekat Twitter Wawa NJ Walatif, dan Instagram Najwa Latif, NJ Walatif juga, Facebook Official Najwa Latif. Untuk Aqua boleh cari Aqua Arifin lah dekat platform mana-mana. Ada, mesti ada. Ada hashtag bersama ke Aqua ke tak? Tak ada hashtag. Senang nak cari lepas ni lagu duet kan? Belum lagi. Okey. Bagi peminat yang mengharapkan mereka nyanyi lagu Tak Kisah Pun, kita tak dapat nak tunaikan sebab Wawa akan menyanyikan lagu KLIA untuk kita hari ini. Wow. Yes, kita nak ucapkan terima kasih kepada semua penonton Bola Kopitiam. Terima kasih kepada semua tetamu kita hari ini. Ya, jangan lupa untuk saksikan kami juga tapi tak ada Dayang Haziq. Ya. Esok apa pula kisah? Hari ni Esok kasut mereka akan cerita pasal fish, ikan. Ikan di laut. Okey. Alright. Kita tinggalkan anda dengan persembahan Najwa Latif dengan lagunya KLIA. Terima kasih. Mungkin ini yang terbaik untuk kita jalani hidup tanpa cinta. Mungkin aku dan kamu tidak dijanjikan bersatu, walau ku tak